Terima kasih peneraju majlis, para hakim yang bijak berkarisma, penjaga masa yang peka dengan putaran masa, guru-guru dan rakan-rakan yang dihormati sekalian. Tampak berbalam gunung raya, pohon meranti tumbuh di hutan. Mari dengarkan cerita saya. Usahlah jemu, sudi-sudikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya, Nur Afifah binti Sabri, akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Jiran Itu Ialah Dia. Sui Len merupakan seorang ibu kepada anak tunggal yang bernama Jason. Perangai Jason yang tidak gemar bercampur dan bergaul dengan orang lain sangat tidak disukai oleh Sui Len. Jason suka memerap di rumah dan menolak untuk keluar rumah dan bersosial dengan anak-anak jiran yang lain. Hal ini merunsingkan ibunya. Manakala tidak, Jason sanggup memerap di rumah sehari suntuk daripada keluar dan bertegur sapa dengan jiran di kawasan persekitaran itu. Jason, mengapa kamu asyik terperap di rumah sahaja? Ibu risaulah dengan keadaan kamu ini, tanya Sui Len. Pertanyaan ibunya pada suatu pagi itu tidak dijawab oleh Jason. Dia hanya berdiam diri tanpa sebarang kata. Dia seolah-olah tidak peduli dengan apa yang diperkatakan oleh ibunya. Melihat keadaan Jason, Sui Len berlalu pergi. Dia tahu bahawa Jason tetap enggan bercampur dengan anak-anak jirannya yang berbangsa Melayu, walaupun pelbagai nasihat telah diberikan kepadanya. Nasihat yang diberikan itu bagaikan mencurah air ke daun keladi. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Keesokan harinya, Sui Len cuba untuk memujuk Jason supaya bersosial dengan jiran mereka. Beliau menyuruh Jason agar tidak bersikap seperti katak di bawah tempurung. Hal ini akan menyukarkan masyarakat untuk saling mengenali antara satu sama lain. Namun begitu, Jason memberikan bermacam-macam dari alasan untuk tidak bergaul dengan jirannya. Dia mengatakan bahawa jiran-jirannya hanya suka menjaga tepi kain orang lain. Sui Len menggeleng-geleng kepala apabila mendengar jawapan yang diberikan oleh Jason itu. Suatu petang, seorang daripada anak jiran Sui Len, Rahman, menghantar bubur pisang yang dibuat oleh ibunya ke rumah Sui Len. Pada waktu itu, Jason kebetulan berada di luar rumah. Lalu Rahman menyapa Jason dan bertanya akan khabarnya. Jason hanya menganggukkan kepalanya tanpa menjawab pertanyaan tersebut. Tanpa putus asa, Rahman tetap mengajukan beberapa soalan kepada Jason. Namun, dia hanya menjawab soalan tersebut secara endah tak endah sambil menunjukkan perasaan dingin. Selepas menyampaikan bubur tersebut kepada Jason, Rahman berlalu pergi dari rumah Jason dengan perasaan yang kecewa. Ketika di sekolah, pada waktu mata pelajaran sejarah, guru sejarah telah meminta para pelajar untuk menyiapkan tugasan sejarah secara berkumpulan. Jason ditempatkan dalam kumpulan yang sama dengan Rahman. Sepanjang perbincangan berlangsung, sikap Jason tetap tidak berubah dan dia hanya mendiamkan diri umpama keras sumbang. Rahman berusaha untuk membuat Jason bercakap, namun usahanya itu tetap tidak berhasil. Namun begitu, dengan takdir Tuhan, pada suatu hari, rumah Jason telah terbakar. Kebakaran tersebut berpunca daripada gangguan litar pintas yang berlaku di bahagian atas rumah Jason. Seluruh kampung gempar dengan kejadian tersebut, lalu mereka tergesa-gesa pergi ke tempat kejadian.
Mereka bekerjasama bagai aur dengan tebing untuk memadamkan api. Sui Len yang berada di luar rumah teringat akan Jason yang sedang tidur di ruang tamu. Dia menjerit meminta bantuan orang kampung untuk menyelamatkan permata hatinya itu. Apabila mendengar jeritan tersebut, Rahman segera meluru ke dalam rumah Jason untuk menyelamatkannya. Dia langsung tidak peduli akan api yang menjulang tinggi di dalam rumah tersebut. Akhirnya, Jason dapat diselamatkan walaupun terdapat sedikit kecederaan ringan di bahagian kakinya. Dia terus dikejarkan ke hospital. Di hospital, Jason terbaring lesu. Dia merenung wajah ibunya yang berada di sisi katil itu. Jason, syukurlah awak selamat, bisik ibunya dengan suara yang perlahan. Sejurus kemudian, pintu kamar pesakit dibuka dengan perlahan. Kelihatan Pak Ahmad, Mak Jah dan Rahman melangkah perlahan menuju ke katil Jason. Sui Len tersenyum dan menjemput mereka duduk. Tiba-tiba, Jason bersuara, "Rahman, saya minta maaf, saya menyesal. Sekarang baru saya mengerti erti jiran dan persahabatan." Jason menghulurkan tangannya kepada Rahman. Rahman menyambutnya. Sui Len memandang wajah Pak Ahmad dan Mak Jah. Sui Len tersenyum gembira. Pengajaran daripada cerita ini ialah kita janganlah bersikap memenjarakan diri dan sombong kerana akhirnya akan merugikan diri sendiri. Sekian, terima kasih.